Baik, terima kasih sahabat penyampai di Terengganu bersempena dengan sambutan peringatan Hari Polis ke-216. Sejarah kepolisan itu merangkumi dan juga melalui sejarah yang panjang. Bermula pada 1807 dengan Piagam Keadilan di Pulau Pinang telah mewujudkan satu perubahan dan juga satu pergerakan untuk kita memastikan agar undang-undang ataupun law enforcement ini akan dapat dikuatkuasakan melalui institusi PDRM. Untuk kita menyambung perbualan bersama dengan Datuk Seri Kamarudin. Datuk Seri, sebentar tadi kita bercerita berkenaan tentang law enforcement dan juga sudah pasti untuk kita melihat menangani jenayah ini, preventif dan law enforcement adalah kedua-dua perkara yang perlu dilaksanakan. Tetapi apabila transaksi jenayah komersial melibatkan transaksi wang tunai dan juga wang secara dalam talian yang banyak, apakah pemerolehan kembali wang tersebut boleh diperoleh oleh mangsa dan juga mereka yang terjejas dan terkesan itu? Kajian yang kita buat, kita dapati duit-duit yang telah di scam oleh pihak scammer ini biasanya akan dikeluarkan ataupun dipindahkan ke beberapa akaun mule yang lain dalam masa yang begitu singkat sekali, kerana kurang daripada 5 minit. So hasil daripada pendekatan ataupun kajian yang kita buat itu, kita dapati bahawa tindakan untuk kita membuat money trail itu dalam keadaan segera itu amat penting. So apabila NSRC ini ditubuhkan, di mana dalam pusat center ini kita ada pegawai-pegawai daripada bank yang berada bersama-sama dengan kita. So apabila mangsa-mangsa ini membuat laporan kepada NCRC melalui 997, secara terus pihak bank akan membuat money trail ke mana duit itu dikeluarkan ataupun dipindahkan. Dan seandainya duit itu masih ada dalam sistem perbankan, pihak NCRC akan membekukan duit-duit tersebut dan akan cuba diselamatkan. Itu pentingnya untuk pihak mangsa ini membuat dengan segera yang boleh menelpon 997 untuk kita selamatkan duit-duit berkenaan. Seandainya duit ini keluar daripada sistem perbankan, iaitu dikeluarkan dalam bentuk tunai, maka agak sukar untuk pihak polis untuk mengesan semula duit-duit tersebut. Mungkin Datuk Seri boleh juga berikan pemahaman kepada masyarakat di luar sana, kerana ada yang mengharapkan duit itu dapat kembali kepada mereka. Adakah ini menjadi satu tanggungjawab utama ataupun tanggungjawab yang wajib kepada pihak polis untuk mendapatkan wang itu? Sebenarnya bukanlah tanggungjawab utama kita untuk mendapatkan semula duit itu. Tapi orang rasa tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa keadaan keteraman atau keadaan mangsa-mangsa ini kita cuba selamatkan. Sebab tu NCRC ini sebenarnya banyak membantu. Kerana pengesanan yang dibuat itu secara terus. Tidak lagi melibatkan birokrasi yang panjang. Oleh kerana sistem perbankan kita ini melalui birokrasi yang panjang untuk kita nak dapat mengesan duit yang berkenaan. Datuk Seri Jalil, kita sentuh juga, kalau tadi Syafiqah sudah bertanya berkenaan tentang unit D11 dan juga pornografi kanak-kanak serta apa yang baru diumumkan dalam belanjawan baru-baru ini, kita juga nak menyentuh berkenaan tentang isu jenayah rentas sempadan. Ini juga penting kerana kadang-kala bukan sahaja jenayah di peringkat domestik, tetapi jenayah rentas sempadan juga menjadi punca berlakunya dan juga merebaknya jenayah itu di peringkat tempatan. Jadi apa bidang fokus penugasan bagi JSJ dalam perihal ini? Jenayah rentas sempadan ni melibatkan dihadapi oleh semua negara-negara di dunia ini. Tetapi bagi pihak PDRM khas JSJ, kita mempunyai hubungan yang baik seperti mana saya nyata tadi dengan ASEAN NAPOL dan Interpol, dan di sinilah peranan kita untuk bertukar-tukar maklumat dan bertukar-tukar data bagi mendapat satu kaedah keputusan terbaik dalam mengatasi masalah-masalah jenayah rentas sempadan. Contoh-contoh yang kita dapat yang terkini, kita dapat bertukar-tukar penjenayah yang berlaku di negara kita dan juga penjenayah yang berlaku di luar negara. Contohnya pihak US FBI yang itu memohon tindakan-tindakan untuk mengesan jenayah yang melakukan kes-kes jenayah di US selama 11 tahun atau 12 tahun yang lepas. Kami dapat menangkapnya di Malaysia dan menghantar pulangnya melalui kaedah-kaedah yang ditentukan oleh Interpol. Dan begitu juga di negara-negara ASEAN yang penjenayah-penjenayah ini apabila melakukan jenayah di negara kita sanggup melarikan diri di luar negara, dan kami dapat membawa balik penjenayah-penjenayah itu dan dihadapkan di mahkamah-mahkamah terbuka. Dan inilah menunjukkan betapa eratnya hubungan kita dengan pihak-pihak polis antarabangsa khasnya Interpol dan ASEAN NAPOL. Dan kami ingin memberi keyakinan kepada masyarakat di luar sana agar
maklumat-maklumat yang ada pada mereka disalurkan kepada pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia agar kami boleh mengambil tindakan dengan seberapa segera yang boleh. Inilah untuk kami meyakinkan pada masyarakat di luar sana. Ya, PDRM dan masyarakat berpisah tiada. Jika tadi Datuk Seri menyatakan bahawa kerjasama terjalin di antara Interpol dan juga ASEANAPOL itu, bagaimana pula kerjasama bersama dengan masyarakat sendiri, khususnya NGO untuk sama-sama kita mempenteras jenayah di Malaysia? Tidak dinafikan NGO di Malaysia ini amat aktif bersama-sama dengan PDRM. Ada juga NGO yang mengambil kesempatan, tetapi kebanyakan saya memberi keyakinan NGO ini banyak memberi kerjasama. Contoh yang paling boleh saya utarakan di sini adalah apabila di bawah D11 pusat temuduga kanak-kanak yang kita mengambil kenyataan kanak-kanak dan wanita yang dilindungi dan pihak-pihak NGO telah memberi peralatan atau kemudahan-kemudahan yang selesa bagi kanak-kanak dan wanita di pusat-pusat temuduga kanak-kanak yang ada di seluruh kontijen di Malaysia. Jadi pihak PDRM khasnya JSJ mengalu-alukan dan ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan-bantuan pihak NGO di luar sana. Tetapi ingin saya memberi amaran kepada NGO di luar sana, jangan mengambil kesempatan atas kesengsaraan waris-waris atau mangsa-mangsa yang tersepit. Bantulah pihak kami dan bantulah mangsa agar kes-kes ini dapat diselesaikan dengan baik dan sempurna. Okey, Datuk Seri Kamaruddin, dalam jenayah komersial ini dia menggambarkan seolah-olah it's too good to be true. Kalau itu berlaku, maka ada modus operandi jenayah di situ. Jadi mungkin boleh diterangkan, digarapkan dan juga difahamkan kepada masyarakat berkenaan modus operandi dan apa mungkin antara preventive action yang boleh dilakukan oleh masyarakat supaya tidak terjebak atau menjadi mangsa kepada jenayah ini. Terima kasih. Sebenarnya bila kita bercerita tentang jenayah komersial ini, kita banyak kategori sebenarnya. Dari aspek-aspek kenapa jenayah ini boleh berlaku. Ada aspek menyebabkan dari kecuaian mangsa sendiri, aspek bangsa yang ada perasaan tamak dan juga mangsa-mangsa yang mana mungkin mereka ini ditakutkan dengan perkara-perkara tertentu hingga menyebabkan mereka ini menurut sahaja apa yang diarahkan oleh pihak penjenayah ini. Jadi saya bersama-sama dengan rakan-rakan lain kita telah banyak membuat kempen-kempen pencegahan, menerangkan kepada masyarakat tentang modus operandi yang digunakan oleh penjenayah ini. Tadi sebut pasal NGO. Di peringkat jenayah komersial sendiri kita ada banyak kerjasama dengan pihak NGO. Jadi kita ada lagu tema untuk anti-scam pun kita dah buat. Kita bergerak bersama-sama dengan satu pengeluar aplikasi ini untuk mendapatkan satu pencegahan di mana kalau mangsa menerima panggilan, mereka akan dimaklumkan bahawa nombor-nombor ini adalah daripada scammer. So kita buat segala-galanya dan apa yang penting sekarang ialah masyarakat sendiri mesti cakna tentang apa yang sebenarnya modus operandi yang dilakukan oleh penjenayah ini. Dan kita telah masukkan dalam Facebook kita semua sekali, skim pelaburan haramnya, pinjaman tak wujudnya, phone scam ataupun kita kali Macau scam, love scam dan sebagainya. So saya harap masyarakat mengambil masa untuk membaca apa yang kita catatkan dalam Facebook kita dan juga apa yang kita sebutkan dalam kempen-kempen pencegahan kita. InsyaAllah kalau kita sama-sama berusaha, masyarakat punya peranan yang penting untuk memastikan mereka tak jadi mangsa penjenayah dan pihak polis kita akan memastikan persekitaran yang ada ini selamat untuk mereka. Macam tadi Datuk Seri ada katakan bahawa ada yang terlibat dalam menjadi mangsa kepada penipuan ini. Pelbagai program dan juga inisiatif telah pun dilakukan. Pelbagai perkara ataupun program kesedaran juga diberikan di luar sana. Tapi masih ada lagi yang menjadi mangsa kepada scam. Tak kira lah jenis apa sekalipun scam. Apatah lagi nak menjelang Ramadan ini, adalah beberapa scam yang kita khawatiri akan berlaku sebentar lagi. Jadi mungkin pada pandangan dan juga pada khemah PDRM sendiri, mengapa perkara ini berlaku, Datuk Seri? Kita percaya dalam apa juga kempen yang kita buat, ada lagi segmen masyarakat yang masih mungkin tak menerima maklumat-maklumat yang kita sampaikan. Walaupun kita tak akan berputus asa dan kita akan terus berusaha untuk menyampaikannya dalam beberapa kaedah yang mungkin berbeza dengan apa yang kita buat sekarang. Ya, mungkin kita ada menyebabkan kita buat sembang santai, lebih bersahaja jumpa dengan masyarakat. Kita punya ini dan sebagainya. So saya harap dengan pendekatan yang kita akan buat selepas ini,
segmen-segmen yang tak sampai maklumat ini akan sampai maklumat dan mereka ni tahu tentang apa yang sebenarnya yang dibuat oleh pihak penjenayah untuk menipu mereka, insyaAllah. Okay. Yang dihormati Datuk Seri, kita berikan tumpuan pada ketika ini untuk ketibaan yang dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Akril Sani bin Haji Abdullah Sani, Ketua Polis Negara, dan yang berbahagia Puan Sri Insinyur Zaitun binti Muhammad Isa untuk tiba di pentas bersempena dengan peringatan Hari Polis ke-216 dan dipersembahkan dengan hormat Panglima. Baik, kita bersua kembali Syafiqah, Datuk Seri Kamaluddin, Datuk Seri Jalil. Datuk Seri Jalil, persoalan yang selalu terbit pada ketika ini, apakah kadar jenayah dan situasi jenayah dalam negara kita berada pada tahap yang membimbangkan? Mungkin ini kesempatan yang terbaik untuk memberikan respon terhadap persoalan-persoalan yang sering terbit itu. Pertama kali ingin saya menyatakan bahawa tahap jenayah yang ada di negara kita keseluruhannya tidak membimbangkan. Ini adalah kerana jika kita lihat pada peratus statistik jenayah yang berlaku tahun 2021 dengan 2022, keseluruhan jenayah kekerasan dan jenayah harta benda telah menurun sebanyak 4.1%, iaitu pada tahun 2021 keseluruhan jenayah 52,974 telah menurun kepada tahun 2022 50,813, iaitu penurunan sebanyak 2,161 kes. Akan tetapi bagi pihak polis, kita melihat kepada walaupun penurunan ini berlaku tetapi masyarakat masih lagi bimbang. Yang utamanya kita ingin menerapkan kepada masyarakat dan pada pegawai dan anggota-anggota polis yang bertugas di luar sana agar memberi keyakinan kepada masyarakat agar tidak khawatir dengan keadaan sekeliling kehidupan mereka seharian. Yang penting jika mereka nak keluarkan duit di ATM pun di waktu siang pun mereka takut. Ini menunjukkan betapanya kita amat merisaukan pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia. Kita nak kreatkan suasana agar masyarakat di luar sana merasa selamat apabila menjalankan aktiviti-aktiviti seharian mereka. Inilah yang saya terapkan kepada semua pegawai-pegawai anggota di bawah JSJ khasnya agar mendapatkan maklumat-maklumat awal perilaku jenayah kemungkinan berlaku di satu kawasan. Dan kami yakin bahawa walau macam mana turunnya jenayah ini, tetapi jika masyarakat masih lagi risau dengan suasana sekeliling, itu tidak menunjukkan suasana yang baik. Kita akan menunjukkan kepada masyarakat bahawa keadaan keselamatan di negara kita keseluruhannya adalah di bawah tahap yang terbaik. Ya, yang dihormati Datuk Seri, selain daripada kita bawakan sambutan Hari Polis di Pulau Pol ini, kita ingin juga bawakan bagaimana sambutannya di negeri-negeri terpilih. Kita nak terus sahaja ke Perak untuk lihat bagaimana sambutan Hari Polis kontingen negeri Perak bersama dengan rakan kita Nur Ain Abu Bakar. Silakan Perak.